Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah inayah dan izinnya dapat kita bertemu di ruangan Forum Ad-Din pada hari ini. Sebuah rancangan terbitan Puan Hajah Fairuz Haji Nordin. Untuk pengetahuan pendengar semua, Forum Ad-Din ini boleh diikuti menerusi Radio IKIM dan juga melalui FB IKIM FM. Saya Suzana Mat Samsudi selaku fellow di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan di IKIM akan bersama-sama sebagai moderator untuk rancangan Forum Ad-Din pada hari ini. Baik, tajuk Forum Ad-Din kita pada hari ini ialah istimewa, bertajuk Wakaf Air Demi Kemakmuran Bersama. Jadi sebelum saya teruskan dengan kita punya ahli panel, izinkan saya memulakan forum kita pada hari ini dengan dua potong ayat daripada Al-Quranul Karim. Yang pertama daripada surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi para pendengar, dua potong ayat ini menunjukkan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala kehidupan manusia daripada unsur air. Allah juga mengingatkan kita sebagai hamba untuk membelanjakan harta ke jalan yang diredainya dan menggunakan perumpamaan air hujan sebagai lambang keberkatan rezeki yang akan berlipat kali ganda hasilnya. Jadi untuk pengetahuan semua, bertepatan dengan kepentingan air dan amalan mencari keredaan Allah. Jadi hari ini kita bersiaran dengan topik wakaf air wakaf air demi kemakmuran bersama. Untuk pengetahuan semua, tabung wakaf air nasional telah dilancarkan pada 17 Disember 2020 yang merupakan satu inisiatif Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA melalui kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf air ini merupakan satu usaha untuk membolehkan orang ramai melakukan ibadah wakaf dalam sektor perkhidmatan air yang pastinya sangat penting dalam kehidupan manusia. Tabung wakaf air ini juga menjadi satu saluran kepada masyarakat awam, korporat dan pihak swasta untuk turut sama mengambil bahagian berdasarkan kemampuan masing-masing dalam usaha kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan air kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira agama, kaum dan keturunan. Jadi tabung wakaf air ini bertujuan untuk menyediakan sumber pembiayaan alternatif projek-projek perkhidmatan air secara mudah, cepat dan kekal melalui instrumen wakaf. Jadi peringkat awal penggunaan dana wakaf air ini adalah bagi membiayai projek-projek perkhidmatan air berskala kecil bernilai di bawah RM50,000 seperti penggalian perigi, penyelenggaraan dan pembelian alat ganti bagi meneruskan bekalan air bersih dan penyediaan sumber air alternatif. Jadi untuk membicarakan secara lanjut tentang wakaf air ini, kita bertuah kerana ditemani oleh dua orang ahli panel istimewa yang diundang khas ke Forum Ad-Din pada hari ini, iaitu yang pertama yang berusaha Profesor Madya Dr. Amir bin Shaharuddin yang merupakan Ketua Eksekutif di Yayasan Wakaf Malaysia, dan yang kedua Dr. Muhammad Zudi bin Marsuki yang merupakan Setiausaha di Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Amir dan juga Dr. Muhammad Zudi. Terima kasih. Okay. Berbanyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama pendengar Radio IKIM dalam Forum Ad-Din pada hari ini. Baik,
tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Amir dulu untuk memberikan mukadimah kepada topik perbincangan wakaf air kita pada hari ini. Okey, soalan pertama saya. Tak sabar saya nak tanya soalan ni. Segelintir kelompok masyarakat mempersoalkan penggunaan nama atau istilah wakaf air adalah kurang tepat kerana air itu dikatakan bersifat mauquf. Sebaliknya, merupakan manfaat. Tidak. Saya ulang balik ya. Segelintir kelompok masyarakat mempersoalkan penggunaan nama atau istilah wakaf air adalah kurang tepat kerana air itu sendiri bukan mauquf. Sebaliknya merupakan manfaat wakaf. Kelompok ini mencadangkan nama-nama seperti wakaf telaga air, wakaf penapisan air, wakaf loji air, wakaf empangan air dan bermacam-macam nama lagi lah yang dianggap lebih tepat. Dikhawatiri juga penggunaan istilah yang kurang tepat akan menyebabkan kekeliruan tentang perbezaan amalan wakaf dan sedekah sehingga ada yang secara sinis menyatakan kita boleh melaksanakan wakaf makanan, wakaf sabun dan sebagainya pada masa akan datang. Jadi, apa komen doktor dalam hal ini? Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan wakaf air dan apakah contoh-contoh praktikal sepertinya pada zaman Rasulullah SAW? Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Puan Suzana, pendengar-pendengar Radio Hakim dan juga sahabat saya Dr. Zuhdi. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam bicara ad-din kali ini untuk membincangkan satu topik yang saya rasa sangat-sangat penting, iaitu topik berkaitan dengan wakaf. Sebelum saya menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Puan Suzana tadi, saya ingin menarik perhatian pendengar-pendengar berkaitan dengan wakaf. Sekarang ni kita masyarakat banyak telah didedahkan dengan wakaf dan yang produk yang terbaru yang kita kemukakan ialah produk wakaf air. Tetapi pemahaman sebenar apa yang dimaksudkan dengan wakaf ni saya rasa kita perlu perjelaskan. Memang wakaf telah kita tahu bahawa sejak zaman Rasulullah SAW lagi memang para sahabat dididik oleh Nabi untuk melaksanakan wakaf. Dan kita tahu bahawa wakaf yang pertama, wakaf Saidina Umar Al-Khattab di tanah Khaybar, ada satu bidang tanah itu paling subur. Dan apabila ditanya kepada Nabi apa yang perlu dibuat dengan tanah tersebut, Nabi kata, kalau kamu mahu maka wakafkanlah. Dan di situlah cetusnya bagaimana tercetusnya instrumen wakaf ini. Dan wakaf ini berbeza dengan sedekah kerana wakaf ini bersifat berkekalan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebut sadaqatun jariyah. Apabila mati anak Adam, inqata amaluhu illa min salas. Kecuali 3 perkara. Dan salah satunya adalah sadaqatun jariyah. Ini adalah basis kepada hukum syarak yang mengatakan bahawa sedekah jariyah itulah wakaf. Dan wakaf itu bersifat berkekalan, berpanjangan. Jadi sebab itulah kita kata kita sangat-sangat menggalakkan, maksudnya Nabi sangat menggalakkan sahabat supaya berwakaf. Sebab apa? Sebab inilah saham kita di akhirat. Apabila kita meninggal, selagi mana tanah kita itu digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat, selagi itulah pahala itu insya-Allah berpanjangan. Jadi ini konsepnya, pertamanya konsep wakaf ni lah pahala itu akan berpanjangan. Berbeza dengan sedekah. Sedekah one time. Mungkin bagi RM10, lepas digunakan, itulah saja kegunaannya di waktu itu. Tetapi berbeza dengan wakaf, wakaf ini bersifat berpanjangan, berkekalan. Itu yang pertama. Yang keduanya, wakaf ini juga bersifat berkembang. Apabila kami sebagai pentadbir ataupun pengurus harta wakaf ini, kita berbeza dengan zakat. Zakat apabila kita kutip, katalah 100 juta pada tahun ini, kita kena dibelanjakan dalam tahun semasa. Seboleh-bolehnya kita kena cari orang miskin, kena bagi kepada 8 asnaf untuk kita habiskan collection yang kita dapat, yang kita kumpulkan. Tetapi berbeza dengan wakaf, wakaf ini perlu dikembangkan. Harta itu perlu dikembangkan supaya apa? Supaya kita boleh share, kita boleh kongsikan buahnya, hasilnya. Jadi kata ada 9 tanah dibangunkan, jadi daripada pendapatan dividen yang dibangunkan, hasilnya akan kita agih-agihkan supaya masyarakat dapat hasilnya, dapat menikmati hasilnya. Jadi itu konsep wakaf yang sebenarnya. Dan satu lagi ialah
kita kena beralih daripada pemahaman wakaf ini wakaf tradisi, iaitu wakaf untuk masjid, wakaf untuk kubur, tanah kubur, ataupun wakaf untuk madrasah, sekolah-sekolah agama. Ini pun satu pemahaman yang perlu dikeluarkan, kerana sebenarnya wakaf ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu sebenarnya purpose-nya. Jadi kita berbalik pada wakaf air. Inilah salah satunya mengapa Yayasan Wakaf Malaysia dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air bekerjasama. Sebab apa? Sebab kita nampak di situ peranan instrumen wakaf ni boleh kita gemblengkan supaya kita boleh kita boleh provide satu infrastruktur air kepada masyarakat di luar bandar. Yang ini yang sebenarnya, sebab wakaf itu sebenarnya berperanan sebagai meningkatkan kualiti hidup masyarakat Islam dan juga masyarakat umumnya. Okay. Jadi berbalik kepada persoalan Puan Suzana tadi itu, ialah mengapa terma wakaf air ini dipilih. Apa yang diwakafkan? Adakah air? Ataupun sebenarnya yang diwakafkan ialah telaga ataupun infrastruktur yang kita bina. Jadi saya nak berkongsi sebenarnya wakaf air itu adalah satu jenama. Dia bukan akad dalam wakaf. Sebab kita tahu bahawa rukun wakaf ni ada 3 saja. Al-Waqif, pewakaf. Yang kedua Al-Mauquf. Yang ketiganya ialah Mauquf alaih. Al-Mauquf itu ialah benda apa yang diwakafkan. Ataupun yang ketiganya ialah Al-Mauquf alaih, beneficiaries. Siapakah penerimanya? Dalam konteks wakaf air ni, kita tak mewakafkan air. Tetapi kita mewakafkan cash. Ini sebab yang kita buat collection ni, kutipan, sekarang ni kita pun tak minta semua bagi telaga, tak. Kita apa yang kita akad kita ni ataupun sumbangan yang kita perlukan daripada orang masyarakat ialah supaya masyarakat boleh menyumbang cash tunai. Daripada tunai itu kita akan convertkan menjadi infrastruktur air yang kita akan buat di luar bandar supaya mereka boleh mendapat bekalan air bersih. Jadi Puan Suzana, maksudnya saya nak clarify di sini, satu brand saja, satu nama saja. Dia tidak menggambarkan akad. Kita memang very clear, dah bawa dalam syariah komiti kita apa semua, iaitu yang dikatakan sebagai wakaf di sini ialah wakaf tunai. Wakaf tunai yang dikumpul untuk kita memberi kemudahan infrastruktur air kepada masyarakat di luar bandar. Jadi inilah sebenarnya satu yang perlu kita jelaskan. Bagi saya tak ada masalah. Kita namakanlah wakaf apa. Contohnya seperti juga Bank Islam. Kita sebut Bank Islam, tak bermaksudnya Bank Islam, orang Islam, kan. Dia tak ada. Bank Islam tu ialah satu jenama. Mengeluarkan satu produk yang syariah compliant. Dia tak kata bahawa orang Islam je boleh pergi kat bank. Ataupun semua benda tu kena di-brandkan, dibuat sebagai Islamik, ciri Islamik, tak. Bangunan kena Islamik, tak. Jadi satu brand. Jadi wakaf air ni pun jadi satu produk, satu jenama untuk kita kena catchy, kan, kena words catchy. Jadi apa yang kita kata, maksudnya bila masyarakat berwakaf, berwakaf tunai itu kita sediakan kemudahan air, dan daripada kemudahan air itu akan mengalir air. Yang itu memang confirm. Pahala insya-Allah berterusan. Lagi mana air itu dirasai, dinikmati, bekalan air bersih itu dinikmati oleh masyarakat, insya-Allah pahala tuan-tuan dan puan-puan yang berwakaf pada wakaf air ini insya-Allah akan berterusan. Jadi yang ini yang saya nak ni, maksudnya kita kena clear bahawa yang diwakafkan mauqufnya ialah cash, tunai. Dikonvertkan kepada aset-aset telaga ataupun aset-aset tangki air yang sesuai lah untuk kegunaan di luar bandar. Jadi saya rasa untuk round pertama itu dulu saya clearkan bahawa cash wakaf air ini ialah satu jenama, dan yang diwakafkan, yang disumbangkan sebagai dalam bentuk wakaf itu ialah tunai itu sendiri. Tunai itu sendiri. Sekian dulu Puan Suzana untuk round yang pertama. Okey. Terima kasih banyak-banyak Dr. Amir. Saya kira itu satu pandangan yang baik, satu pencerahan yang baik untuk kita memulakan perbincangan topik dan mendapatkan penjelasan lah mengenai wakaf air kita pada hari ini. Jadi kita boleh untuk yang masih lagi keliru di luar sana ataupun tidak jelas ataupun yang masih lagi mungkin bergosip kan tentang wakaf air ini. Jadi hari ini saya harap pencerahan, penjelasan daripada Dr. Amir pada hari ini jelaslah kepada kita bahawa wakaf air itu hanyalah merupakan satu produk atau jenama. Jadi bila kita mengeluarkan wang tunai kita, apa yang kita wakafkan itu adalah sebenarnya
wang tunai kita tu, cash kita tu yang kemudiannya digunakan untuk menghasilkan infrastruktur air bagi mendapatkan manfaat air. Jadi saya rasa secara ringkas itulah pemahamannya, itulah kefahamannya supaya masyarakat dan kita semua fahamlah apa yang dikatakan wakaf air itu mengelirukan. Ada yang kata itulah nama-nama tu perlu ditukar dan sebagainya. Jadi saya rasa tak sepatutnya timbul lagi penggunaan nama wakaf air itu di kalangan masyarakat. Okey. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Dr. Zuhdi. Jadi nama wakaf air tu istimewa kan, satu jenama yang macam Dr. Amir cakap tadi catchy, yang membuatkan orang terfikir kan wakaf air, sampai adalah yang mengatakan wakaf air ni boleh ke kita wakafkan air. Okey, tapi sebenarnya melalui pengalaman Dr. Zuhdi sendiri, apakah sebenarnya motivasi dan inspirasi sampai keluar ilham untuk mewujudkan jenama wakaf air ni? Dan daripada ilham wakaf air ni, apa tujuan dan ciri utama pelaksanaan wakaf air yang sedang diusahakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air dengan kerjasama Yayasan Wakaf? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Radio IKIM dan juga pengarah IKIM sendiri, Profesor Dr. Azizan Baharudin. Beliau adalah guru saya dunia dan di akhirat. Saya ingin menyebut tentang wawasan ataupun apa yang cuba digagaskan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, apabila beliau memegang jawatan di kementerian ini. Di antara salah satu perkara yang akan dan sedang diusahakan ialah mengintegrasikan dasar-dasar dan juga praktis alam sekitar dan industri air ini dengan aspek tauhid dan juga agama. Di antaranya ialah dalam konteks dasar-dasar seperti polisi-polisi alam sekitar, dasar alam sekitar negara dan seumpamanya. Begitu juga dengan perkhidmatan air yang merupakan di antara perkhidmatan yang sangat penting dan juga dianggap sebagai basic needs ataupun keperluan asas kepada manusia, di mana kita melihat ini adalah suatu perkara yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat Allah menghiaskan syurga sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, bila disebut sahaja syurga akan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, iaitu menggambarkan tentang pentingnya air kepada manusia bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Digambarkan tentang kepentingan sungai-sungai yang berada di dalam syurga. Atas sebab itulah kita dan juga hasrat utama yang dizahirkan oleh Yang Berhormat Menteri ingin supaya industri air ini ada suatu elemen yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi ada kaitannya dengan kehidupan kita selepas mati ataupun ukhrawi. Di antaranya ialah wakaf. Sebagaimana yang kita maklum disebut oleh Al-Fadil Profesor Madya Dr. Amir Syahrudin tadi, wakaf ini adalah salah satu daripada perkara yang memberi kelebihan dan juga manfaat kepada manusia, dan pahalanya disebut sebagai jariah, mengalir sehinggalah akan dapat diperolehi sehingga selepas seseorang itu meninggal dunia.
Jadi wakaf air ini adalah sebahagian daripadanya, sebagaimana yang telah pun disebut oleh Puan Suzana tadi, ayat-ayat Al-Quran tentang kelebihan kita menginfakkan harta, termasuklah infak harta ini dalam konteks yang kita bincangkan ialah instrumen zakat, instrumen wakaf. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama satu benih yang ditanam, kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh daripada benih itu 7 tangkai, dan tumbuh daripada setiap tangkai itu 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh melipat gandakan amalan ini. Antaranya disebut oleh para ulama, infak di bulan Ramadan ataupun wakaf di bulan Ramadan itu secara dasarnya dijanjikan oleh Allah 700 kali ganda. Tetapi Allah boleh tambah lipat ganda lagi, antaranya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, ia menjadi inspirasi kepada Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar, dan kita telah melihat amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat berkaitan dengan wakaf ini. Bahkan wakaf air ini secara khusus dilakukan di zaman Rasulullah SAW oleh Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman telah pun mewakafkan Bi'rul Rummah ataupun Telaga Rummah, yang mana Telaga Rummah ini telah berkembang biak keberkatannya, sehinggalah kalau kita boleh lihat sehingga hari ini manfaat wakaf Telaga Rummah ini mewujudkan satu akaun ataupun suatu akaun bank atas nama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an di Saudi Arabia. Begitulah berkatnya dengan wakaf air. Dan wakaf air ini juga sudah dilakukan selepas itu, terutama di zaman-zaman pemerintahan Islam. Antara yang sangat terkenal kalau kita lihat ialah Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni kalau mereka yang pergi menunaikan haji dan umrah, mereka akan dibawa ke Arafah. Daripada Arafah ke Mina tu ada satu tempat yang dinamakan akan dilihat suatu monumen ataupun satu tinggalan bangunan ataupun saliran yang dikenali dengan Ain Zubaidah, di mana ia adalah diwakafkan oleh isteri pemerintahan Abbasiyah Harun al-Rashid, di mana Zubaidah ini telah mengeluarkan sebahagian harta kekayaan dia untuk membina saliran air agar dapat dimanfaatkan terutamanya oleh mereka yang menunaikan fardu haji. Dan disebut dalam sejarah, apabila telah selesai disiapkan Ain Zubaidah ini, Zubaidah telah mencampakkan dia punya kos ataupun bil seperti kita hari ini, dicampak dalam air itu. Dia kata ini adalah harga yang akan aku terima di hari akhirat kelak. Jadi itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf air. Dan kalau kita lihat di zaman pemerintahan Uthmaniyah, bagi mereka yang pernah sampai ke Turki, bandar-bandar di zaman Uthmaniyah, Istanbul, Ankara, Erzurum dan sebagainya, dikenali dengan Fountain City ataupun bandar pancuran air, Fountain City. Bandar pancuran air ni kalau kita lihat, kita sampai ke Istanbul dan sebagainya, kita akan lihat ada beberapa tempat di mana ada paip air umum. Paip air umum di mana orang boleh ambil air di situ. Bahkan bandar Erzurum,
kalau kita lihat mereka begitu berbangga dengan istilah bandar pancuran air. Pancuran air itu ialah air yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegunaan mereka. Jadi itu di antara sumber inspirasi instrumen wakaf ini yang telah pun kita usahakan dan alhamdulillah sudah pun dilancarkan pada tahun yang lepas, wakaf air dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Cuma dalam konteks semasa, wakaf air ini dengan dana, buat masa ini kita sudah berjaya menjanakan dana wakaf air sekitar 2 juta ringgit. Jadi dengan dana yang ada ini kita sebenarnya memfokuskan kepada projek-projek yang kecil untuk membekalkan air kepada masyarakat luar bandar, masyarakat orang asli dan seumpamanya. Saya bagi contoh begini, ada satu contoh yang real, yang benar. Ada satu kampung di Pahang yang mana kampung ini bergantung kepada air bukit, bergantung kepada air gunung ataupun disebut air bukit. Tetapi disebabkan oleh gangguan alam sekitar, menyebabkan bekalan air ini terputus-putus, menyebabkan penduduk kampung ini mereka minta kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat diusahakan sumber air yang lain. Jadi bila kita nak cuba sambung sumber air daripada paip besar, industri perkhidmatan air ini ada paip besar dia, kita nak sambung ke kampung tu terlalu jauh, sehingga ada yang menyatakan lebih baik kita pindahkan penduduk kampung ni, dia tinggalkan kampung ni, pindah tempat lain berhampiran dengan paip air daripada kita sambungkan sebab kos dia besar. Jadi di situlah perlunya kepada dana-dana yang kecil seperti ini, iaitulah seperti wakaf air yang mana kita boleh gunakan untuk membekalkan air secara terpencil, tidak bersambungan ataupun tidaklah melibatkan industri perkhidmatan air yang besar yang kosnya berbilion-bilion, beratus juta dan sebagainya. Jadi kita gunakan wakaf air ni untuk bekalan air di kawasan-kawasan yang jauh daripada kemudahan, di rumah panjang umpamanya, di perkampungan orang asli, di kampung-kampung tradisional yang jauh daripada kemudahan industri perkhidmatan air yang utama dalam negara kita. Jadi itu konsep yang kita cadangkan di peringkat permulaan. Okey. Terima kasih Dr. Zuhdi atas pencerahan mengenai tujuan wakaf air ini. Bagi saya sangat menarik untuk kita sama-sama faham bagaimana boleh tercetusnya ilham wakaf air ni di Malaysia. Jadi ada kisah-kisahnya yang tersendiri yang menarik, seperti kalau kita tengok sejarahnya daripada wakaf Telaga Air oleh Saidina Usman, Ain Zabidah oleh isteri Harun Ar-Rashid, dan juga tadi wakaf Pancuran Air. Dan juga kisah benarlah ya tadi berkaitan dengan bagaimana manfaat wakaf air ini boleh dinikmati oleh golongan-golongan yang terpencil, seperti sebuah kawasan di Pahang yang mendapatkan bekalan air bukit ataupun air gunung tadi, dan kalau kita tidak lakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk manfaat mereka, jadi bayangkan adakah mereka perlu tinggalkan tempat tinggal mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan bekalan air lain, dan juga ini boleh melibatkan kos yang lebih tinggi. Jadi saya rasa sangat menarik. Mungkin kita teruskan lagi dengan Dr. Zuhdi. Bagaimana para pendengar mungkin nak tahu juga apakah perancangan masa depan untuk inisiatif wakaf ini. Jadi boleh tak kalau Dr. Zuhdi tak keberatan, jelaskan dengan lebih lanjut apakah pelan atau perancangan pembangunan inisiatif wakaf air yang sedang diusahakan oleh KASA dan juga Yayasan Wakaf. Adakah juga wakaf air ini sebenarnya berpotensi untuk menggantikan peranan kerajaan dalam aspek pengurusan air?
Okay. Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Sebagaimana yang kita maklum, industri perkhidmatan air ataupun industri perkhidmatan bekalan air dalam negara kita ini, ia dikendalikan oleh yang disebut sebagai operator air ataupun syarikat-syarikat yang melakukan operasi air di setiap negeri. Jadi setiap negeri ada operator air dia. Manakala dari segi perundangan ataupun regulation, ia diselia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Dan dari segi pembiayaan ataupun untuk membiayai projek-projek ini, ianya diperolehi antaranya daripada geran kerajaan persekutuan. Ada juga dari kerajaan-kerajaan negeri yang menggunakan ataupun menggunakan perkhidmatan pinjaman bank. Dan yang paling mudah dari segi pembiayaan ini dalam bentuk pinjaman ialah Perbadanan Aset Air Negara ataupun PAAP, iaitu institusi ataupun agensi yang terletak di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. PAAP ini, Perbadanan Aset Air Negara ini adalah di antara merupakan suatu syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan yang mempunyai aset yang besar, berbilion-bilion asetnya, kerana terlibat dengan industri perkhidmatan air. Jadi dalam konteks menyelesaikan masalah bekalan air di seluruh negara ini, ketiga-tiga agensi ini ataupun pihak ini, iaitulah operator air, kemudian SPAN, kemudian PAAP, memainkan peranan untuk memastikan rakyat keseluruhannya akan memperolehi bekalan air bersih. Dan kecuali mereka yang berada di luar bandar, kawasan terpencil, rumah-rumah panjang, kawasan perkampungan orang asli yang jauh daripada perkhidmatan utama bekalan air negara. Ini memerlukan kepada pembiayaan yang lain. Dan salah satunya ialah sebagaimana yang saya sebutkan tadi melalui instrumen wakaf air. Jadi kalaulah ada yang menyatakan bahawa peranan untuk membekalkan ataupun memberikan perkhidmatan bekalan air bersih ini adalah peranan kerajaan, bukan peranan rakyat, ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh nafikan. Memang salah satu peranan kerajaan ialah memastikan rakyat memperolehi bekalan air bersih, keperluan asas. Ini salah satu peranan yang dimainkan oleh kerajaan. Disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nas syuraka 'ala thalas, al-ma' wal kila wan nar. Manusia itu bersekutu ataupun berkongsi tiga perkara. Yang pertama berkongsi air, yang kedua berkongsi alam sekitar ataupun padang ragut, dan yang ketiga berkongsi api ataupun tenaga. Jadi maksud dia memang tanggungjawab kerajaan untuk menyiapkan, menyediakan kemudahan-kemudahan asas ini ataupun keperluan asas. Tetapi kita kena lihat di situ juga ada peranan rakyat. Sebab itu disebut istilah yang kami pernah gunakan sebelum ini ialah negara berkebajikan ataupun baldatun tayyibah. Negara berkebajikan ini bukan negara kebajikan. Negara kebajikan difahami sebagai welfare states ataupun negara kebajikan. Tapi negara yang disebut negara berkebajikan ataupun baldatun tayyibah ini adalah merupakan negara di mana antaranya kerajaan dan juga rakyat berkongsi usaha untuk melaksanakan perkara-perkara kebajikan. Jadi konsep pemerintahan Islam begitu, di mana rakyat mempunyai tanggungjawab
kerajaan mempunyai tanggungjawab dan rakyat juga berkongsi bebanan untuk memberi sumbangan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf. Okay? Jadi sebab itu bukanlah bermakna wakaf air ini mahu mengambil peranan kerajaan. Okay? Bukan bermakna wakaf air ini dengan sendirinya kerajaan bersifat lepas tangan. Tetapi wakaf air ini adalah untuk memberi peluang kepada rakyat bagi melakukan kebajikan. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintahan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh membeli telaga ataupun bi'rul rumah ini daripada Yahudi ini, supaya dapat dimanfaatkan kepada umat Islam. Jadi para sahabat berlumba-lumba untuk berusaha mengumpulkan dana bagi membelinya. Dan Saidina Osman terlebih dahulu telah berjaya. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah pemimpin. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam membuka peluang kepada para sahabat ataupun rakyat baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk melakukan kebajikan. Ini yang kita sebut sebagai kerajaan dan rakyat. Kerajaan mempunyai tanggungjawab asas dasar, rakyat boleh memberi sumbangan. Okay? Ini konsep yang kita ingin perkenalkan. Kemudian apakah satu masa nanti wakaf ini boleh memainkan peranan seumpama Perbadanan Aset Air Berhad ini, ataupun Perbadanan Aset Air Negara Berhad, iaitulah PAAP, ataupun memainkan peranan seperti mana kerajaan sendiri mengeluarkan peruntukan beratus juta, berbilion bagi memastikan rakyat memperolehi bekalan air bersih. Buat masa ini memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sasaran kita adalah projek-projek yang bersifat mikro ataupun projek-projek kecil, mini, bagi rakyat-rakyat yang mempunyai akses yang jauh daripada perkhidmatan bekalan air utama. Jadi ia bersifat projek-projek kecil seperti 50,000 ataupun mungkin sampai sedikit 100,000. Tetapi asasnya kita nak hanya menumpukan kepada projek-projek kecil. Tetapi kita kena lihat bahawa wakaf ini adalah satu instrumen yang mempunyai keberkatan. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan membuka keberkatan daripada pintu langit dan juga pintu bumi. Dan ini telah dibuktikan sebagaimana yang kita pun maklum tentang kisah wakaf air Saidina Osman ini yang berkekalan selepas 1400 tahun Saidina Osman meninggalkan kita, masih ada keberkatan dia. Jadi kita yakin dengan keberkatan ini dan tidak mustahil. Saya menyatakan tidak mustahil ini bergantung kepada usaha kita. Dengan keikhlasan penyumbang-penyumbang wakaf, dengan keikhlasan kita semua, wakaf air ini akan menjadi suatu instrumen yang berkat dan boleh menjana dana sehingga ratusan juta dan mungkin juga berbilion-bilion. Dan kalau ini sampai ke peringkat ini, tidak mustahil satu hari nanti wakaf air juga boleh memainkan peranan seperti mana peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi dana kerajaan yang lain. Okay? Dan ini terbukti dalam banyak perkara. Umpamanya kalau kita lihat Universiti Al-Azhar di Mesir yang dibiayai oleh instrumen wakaf. Okay? Dan banyak lagi bukti-bukti, termasuklah yang saya sebut tadi, sewaktu kerajaan Uthmaniyah, mereka sendiri yang melaksanakan pemberian khidmat air secara percuma kepada rakyat umum, melalui pancuran air itu, juga melalui wakaf, dana wakaf. Jadi insya-Allah saya yakin keberkatan itu akan
akan membolehkan mungkin satu hari nanti dana ini mempunyai dana kumpulan yang begitu besar dan tidak mustahil ia boleh digunakan untuk membiayai industri perkhidmatan air utama seumpama grant dan juga dana kerajaan pada hari ini. Terima kasih Dr. Zudi. Saya kira penjelasan yang panjang lebar. Di sini tujuan dia ialah untuk kita sama-sama faham bahawa wakaf air ini tidak akan menggantikan peranan kerajaan dalam aspek pengurusan air sebenarnya. Walau bagaimanapun, wakaf air ini kalau kita betul-betul faham inspirasi dan ilhamnya ialah adalah satu usaha sama antara kerajaan dan rakyat untuk sama-sama memberikan manfaat air dari sudut pengurusan aset. Dan wakaf ini boleh membantulah dalam aspek pengurusan aset yang semestinya memerlukan pembiayaan untuk mendapatkan manfaat air, bekalan air kepada golongan-golongan atau kelompok tertentu yang mungkin terpencil ataupun kita panggil marginal society. Jadi di sini kita boleh nampak wakaf air ini sebenarnya boleh membantu usaha kerajaan terutama dari pihak-pihak tertentu seperti operator air, sistem pengurusan air negara SPAN ataupun Perbadanan Aset Air Negara atau PAAP. Jadi saya nampak di sini wakaf air ini sebenarnya boleh dizahirkan sebagai satu contoh yang sangat baik dan tepat untuk kita gambarkan sebuah negara berkebajikan di mana kerajaan dan rakyat tu sebenarnya bersama-sama secara proaktif melakukan usaha-usaha tertentu seperti melalui wakaf air ini yang memang untuk memberikan manfaat air kepada seluruh, kalau boleh kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan seterusnya. Okey, dan di sini kita boleh nampak juga konsep negara berkebajikan ni berbeza dengan welfare state ataupun negara kebajikan yang kalau di satu sudut tu nampak lebih pasif lah berbanding dengan usaha wakaf air ni yang kita boleh katakan lebih proaktif. Jadi kat sini kita nampak usaha yang saya kira usaha murni untuk manfaat kepada semua, tak kiralah siapa pun kita, sama ada kita Melayu, Cina, India, sama ada kita ni orang dewasa, kanak-kanak, sebagai manusia memang kita perlukan air ni. Jadi kita tengok kat sini konsep air tu dah ada. Usaha pun dah ada. Jenama catchy wakaf air pun dah ada. Tapi kita nak tahu juga bagaimana wakaf yang kita katakan menjadi wadah sebagai usaha untuk memberikan perkhidmatan air yang terbaik, yang mudah, yang cepat dan berkekalan sampai dia punya usaha itu nampak hasilnya. Jadi di sini kita nak tengok bagaimana usaha ini dihargai juga oleh semua. Jadi kat sini saya nak jemput Dr. Amir untuk sekali lagi berkongsikan penjelasan bagaimana reaksi masyarakat Malaysia ataupun masyarakat di luar Malaysia tentang inisiatif wakaf air setakat ini dan apakah kaedah atau cara masyarakat boleh terus menyokong dan menyumbang ke arah merealisasikan perancangan wakaf air di negara kita. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Suzana. Satu soalan yang baik. Lepas kita dah bekerja keras, come out dengan produk, kita nak tahu sekarang ni respon masyarakat terhadap inisiatif wakaf air ni. Sebab kita dah banyak kali, saya rasa semua pernah dapat iklan-iklan telaga di Kemboja, telaga di mungkin di Vietnam ataupun telaga-telaga di Afrika. Jadi kita nampak masyarakat kita ni sampai ke negara luar. Kita cuba collect atau kita cuba kumpul dana untuk kita salurkan di negara-negara luar. Rupa-rupanya sebenarnya di dalam negara kita sendiri pun ada keperluan-keperluan di luar-luar bandar, di Pahang, di Kedah, Sabah dan Sarawak tu masih ramai lagi keperluannya untuk kita salurkan sumbangan kebajikan kita. Jadi bila kita buat launching produk ni, kita lancarkan produk ini pada bulan Disember, dalam tempoh sebulan tu kita boleh kumpulkan dalam 200,000. Dan sekarang ni dalam hingga kini kita dah daripada dana awam kita kumpulkan sebanyak 369,000. Yang ini daripada dana awam sahaja. Dan kita ada sumbangan CSR daripada SPAN sebanyak 2 juta. Jadi korporat telah menyumbang sebanyak 2 juta
daripada sumbangan Suruhanjaya Perkhidmatan Air tadi tu, kita combinekan, jadi kita nampak sangat, maksudnya respon daripada masyarakat dalam tempoh yang singkat, kurang daripada 3 bulan kita boleh mengumpul 369,000 tu, sangat satu pencapaian sangat baiklah dalam bidang wakaf. Jadi kita nampak bahawa masyarakat kita ni sebenarnya suka memberi. Suka memberi, dan mungkin ada setengah-setengah berlumba-lumba untuk memberi. Jadi saya rasa ramai yang faham tentang ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan daripada harta kamu, siapakah yang akan ganti itu? Allah kata, aku yang akan gantikan. Fahuwa yukhlifu, Allah yang akan gantikan. Dan Allah sebenarnya wa huwa khairur raziqin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita faham kan bahawa kita infakkan, kita wakafkan RM10 tu sebenarnya Allah akan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda. Iaitu kita sebagai orang beriman, kita sangat-sangat percayalah benda tu. Dan ganti Allah tu bukan hanya dengan ganti dengan duit ringgit juga, menambahkan rezeki kita, itu memang for sure insya-Allah boleh berlaku. Tetapi ganti Allah beri kita reward, beri pahala tu dalam pelbagai bentuk. Kita rasa senang hati, hidup kita lebih tenteram, anak family kita dalam keadaan baik, kesihatan kita dalam keadaan baik. Itu semualah maksudnya terjelma apabila kita suka berinfak, insya-Allah. Dan satu lagi hadis yang saya ingin kongsikan, bila kita ni ada sikap suka berwakaf, suka berinfak, kita ingat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata ittaqun nar, takutlah neraka walau bisyaqqin tamar, walaupun dengan sebutir tamar. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat nanti, dalam hadis tu, hadis panjang, di akhir tu Rasulullah kata ittaqun nar, takutlah kepada api neraka walau bisyaqqin tamar, walaupun dengan sebutir tamar. Maksudnya waktu dalam akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan ditimbang, amalan kita akan dilihat mana baik mana buruk. Apabila ada tengok kita dah tak ada apa-apa, dah zero, dah bankrupt, sebab tak banyak lah, katakan tak banyak kebajikan tu. Jadi tiba-tiba semak rupanya pernah kita beri sebutir tamar kepada orang yang memerlukan, mungkin nak buka puasa kan. Itulah menjadi penyebabnya untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi saya rasa kita lebih pada mampulah untuk memberi sebiji tamar tu kan. Jadi saya rasa inilah peluang kita berada di dunia ni untuk kita mengejar ladang kita di akhirat ni, supaya kita banyak berinfak. Itu mungkin menjadi asbab kita untuk ke syurga Allah SWT. Jadi itulah saya rasa dah ramai dah masyarakat Malaysia ni, memang kita pun maklumlah yang banyak menyumbang dan banyak bersedekah, dan sampai itulah tadi bersedekah sampai berwakaf hingga ke luar negara. Tapi sekarang ni kita buka peluang, rupanya kita ada peluang untuk berlumba-lumba untuk berwakaf di dalam negara kita. Jadi itu satu. Yang kedua je, cara untuk menyumbang ni ada di Yayasan Wakaf, boleh pergi ke website Yayasan Wakaf. Di situ kita ada satu account number. Kita menggunakan account number RHB Islamic, di mana nombor akaunnya boleh saja bank online 21245760010304. Ulang, RHB Islamic 21245760010304. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian boleh pergi ke website kami. Di situ kami ada nyatakan nombor akaun. Dan option yang kedua ialah melalui potongan gaji. Yang ini yang saya rasa saya nak galakkan mereka yang masih ada, alhamdulillah maksudnya ada gaji lagi, sebab ramai kan kita dalam COVID ni ada yang diberhentikan kerja apa semua, itu sangat-sangat kita merasailah kesedihan mereka itu. Tapi bagi mereka yang masih ada gaji ni, inilah peluang untuk kita menzahirkan kesyukuran kita. Jadi marilah sama-sama untuk kita buat potongan gaji. Sebab katakanlah kita ambil potongan gaji RM5 sebulan, kadang-kadang kita tak sedar rupanya itulah sebenarnya amalan kita yang berkekalan hingga akhirat nanti. Itulah yang akan menyelamatkan kita tadi itu kan. Dengan hadis Nabi tu, bisyaqqin tamar tadi itu, sebutir tamar rupanya ada pernah buat potongan gaji RM5 je sebulan. RM5 sebulan, kalau nak buat lagi berapa sen saja sehari kan. Jadi RM5 sebulan tu kita tak sedar, rupa sampai dah pencen kita bekerja nanti, itu telah menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah SWT.
Jadi itulah sebenarnya alhamdulillah respon kita bila kita buat inisiatif wakaf ni sangat-sangat mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat. Sekian saja Puan Suzana. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa penjelasan yang sangat bersemangat oleh Dr. Amir. Jadi marilah kita sama-sama menyumbang kepada wakaf air ni. InsyaAllah manfaatnya kita akan nikmati bukan sahaja di dunia ni juga, tapi berpanjanganlah sampailah mengalir, ibarat tadi digambarkan oleh Dr. Zudi sebagai mengalirnya sungai-sungai di akhirat kelak di dalam syurga. Jadi masa berbaki tak banyak, kita dah sampai ke penghujung rancangan Forum Ad-Din ni pada hari ini sebenarnya. Jadi berdasarkan perkongsian ilmu daripada dua orang ahli panel kita pada ini, maka dapatlah kita simpulkan sebenarnya wakaf air ini merupakan satu inisiatif oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama Yayasan Wakaf Malaysia untuk menyumbang kepada perkhidmatan air di negara kita. Dan uniknya tentang inisiatif ni ialah instrumen wakaf digunakan untuk membiayai projek-projek perkhidmatan pembekalan air berskala kecil. Di bawah RM50,000 seperti contoh untuk penapisan, loji dan empangan. Dan kelebihan instrumen wakaf ini ialah sebagaimana air itu sendiri. Ia boleh digunakan oleh semua yang memerlukan, dan wakaf ini juga boleh dimanfaatkan oleh semua untuk menyalurkan wang atau dana tanpa mengira agama dan bangsa. Jadi berdasarkan penjelasan daripada Dr. Amir tadi sendiri, kita boleh nampak walaupun baru lagi wakaf air ini dilancarkan, tapi kita dah boleh nampak dah hasil dia dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. Pungutan dia telah berjaya membuat koleksi wang koleksi tunai, wakaf tunai untuk air sebulan sebanyak RM200,000 dan dana awam boleh mencecah RM369,000, dan juga daripada inisiatif pihak korporat juga seperti SPAN berjumlah RM2 juta. Jadi saya rasa ini sesuatu yang membanggakan dalam usaha kita nak menyemarakkan lagi usaha berwakaf, membudayakan wakaf di kalangan rakyat Malaysia. Jadi sebelum mengundur diri, saya nak bagi peluang kepada Dr. Amir dan juga Dr. Zudi jika ada kata-kata terakhir yang ingin dikongsikan kepada para pendengar, mungkin dalam masa 5 minit seorang, dipersilakan. Doktor, siapa nak mulakan? Dr. Zudi dululah. Okey. Terima kasih sekali lagi pada Puan Suzana. Saya cuma ingin menyimpulkan sebenarnya wakaf air ini adalah di antara perkara-perkara yang kita boleh anggap sebagai idea kreatif ataupun kita sebut sebagai innovation. Bukan innovation dalam erti kata mengada-adakan perkara yang tidak syar'i, iaitu bid'ah. Bid'ah ni pun kadang-kadang diterjemahkan sebagai innovation juga. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi mungkin kita perkenalkan dahulu wakaf air ini. Mungkin selepas ini yang berkaitan dengan alam sekitar, contohnya mungkin kita pernah dengar sebelum ni carbon credit. Carbon credit ni sebenarnya kita boleh kaitkan dengan wakaf hutan. Hutan itu sebenarnya manfaatnya besar kepada manusia. Dia memberikan oksigen kepada manusia. Tetapi sekarang ni orang tebang hutan, menyebabkan penghasilan ataupun kilang semula jadi untuk menghasilkan oksigen ini sudah semakin sedikit. Kalaulah air ini sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat penting. Manusia tak ada air boleh meninggal dunia, boleh mati. Oksigen lagi lah. Oksigen ni kalau manusia tak ada oksigen lagi cepat mereka boleh mati. Jadi ini di antara mungkin perkara yang kita boleh lihat di masa hadapan, sebab carbon credit ini dia dalam konteks masyarakat antarabangsa ataupun konvensi antarabangsa, mereka sudah buat pelbagai calculation untuk orang beli hutan, beli karbon dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita boleh lihat juga dalam konteks instrumen Islam ni ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan ada asasnya.
daripada dalil Al-Quran dan juga daripada dalil hadis. Contohnya apa yang saya sebut sebagai kila tadi, al-kila, manusia berkongsi 3 perkara, iaitu air, api dan juga padang ragut. Padang ragut ni bermakna manfaat daripada tumbuh-tumbuhan yang dikongsi bersama oleh manusia. Jadi itu yang boleh saya simpulkan. Sebenarnya wakaf air ini adalah suatu instrumen yang bersifat kreatif untuk membuka peluang kepada umat Islam mendapatkan keberkatan dan juga pahala yang disebut sedekatun jariyah yang mengalir tidak berhenti-henti seperti mana air sungai sehinggalah di hari akhirat kelak. Kemudian kesimpulan kedua yang saya ingin nyatakan di sini ialah kita tidak beberapa lama lagi akan berada di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala amalan-amalan yang wajib dilipat kali gandakan dan pahala amalan yang sunat dilipat gandakan sehingga menjadi seumpama amalan yang wajib. Jadi saya menyeru kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar di luar sana, marilah kita melipat gandakan amalan berwakaf dan juga berinfak, khususnya bila kita masuk bulan Ramadan ini. Kita harap kalaulah seperti mana yang disebut oleh Dr. Amir tadi, kalaulah dalam tempoh yang singkat kita boleh menjana sehingga 300,000 lebih, kita harap sebulan Ramadan ni kita boleh menjana dengan dana yang lebih besar. Dan saya ingin maklumkan sedikit di kesempatan penggulungan ini, projek wakaf air ini sudah pun dimulakan dan kita sudah menyerahkan instrumen ataupun kemudahan wakaf air ini kepada penduduk kampung Selong, kampung Selong jika saya tak silap, di Johor, dan mereka sangat bersyukur lebih kurang 16 rumah dapat memperolehi manfaat daripada wakaf yang dilakukan oleh para pendengar dan para penonton sekalian. Moga-moga kita beroleh kebaikan dan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada IKIP. Terima kasih Dr. Zuhdi. Jadi kat sini kita boleh simpulkan tadi manfaat air itu kita nak sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, dan kita menggunakan satu inovasi melalui instrumen wakaf. Jadi bukan menggunakan konsep-konsep pembiayaan biasa yang kita dengar daripada bank ke, daripada industri ke, kita gunakan wakaf sebaliknya. Juga di sini kita boleh nampak bagi saya satu penjenamaan yang kreatif sebenarnya bila orang persoalkan tentang nama wakaf air itu. Sebab di kat sini sebenarnya apa yang wujud ialah wakaf tunai. Kita gunakan untuk infrastruktur air dan manfaatnya ialah air. Tapi saya juga tertarik tadi bila Dr. Zuhdi maklumkan tentang kita memerlukan oksigen. Sebab kalau kita tak ada air, kita masih lagi boleh hidup sebenarnya untuk tempoh mungkin 2-3 hari. Tapi kalau kita tak ada oksigen, kalau macam saya ni 2-3 minit pun tak sempat rasanya, 2-3 saat je kot nafas saya dah jalan dah rasanya. Okey, jadi kita memerlukan, mungkin kita boleh inovasikan lagi dengan wakaf hutan. Jadi kalau nak jenama yang lagi kreatif lagi, mungkin kita boleh fikirkan wakaf karbon pula kan. Cakap, bukan kita wakafkan karbon, sebenarnya kita wakafkan hutan sebenarnya kan. Contohnya macam tu. Tapi kadang-kadang bila orang bercerita, jadi cerita itu membuatkan orang berfikir, dan daripada fikir itu mungkin akan menimbulkan minat dan seterusnya menzahirkan kepada tindakan untuk berwakaf tu sendiri. Jadi dengan masa yang baki, saya jemput Dr. Amir untuk memberi rumusan dan ulasan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Susana. Sikit je daripada saya rasa betul. Sebab kita sebelum ni kita memahamkan wakaf ini wakaf tanah untuk dibuat masjid. Kita bagi tanah untuk tanah kubur ataupun untuk membuat madrasah. Jadi bila tercetusnya wakaf air, walaupun sebenarnya zaman Rasulullah lagi dah ada wakaf air kan, Sayyidina Uthman dah wakaf, tapi
somehow di negara kita ni kita baru tercetus 2020 baru kita highlightkan semula. Jadi satu perkara yang baik, dan ini membuka mata bahawa sebenarnya wakaf ini bukan untuk hanya untuk ibadah. Purpose dia, objektif dia bukan hanya untuk ibadah, tetapi wakaf untuk meningkatkan kualiti hidup. Jadi termasuklah yang kita cerita sekarang ni, bekalan air bersih, bekalan udara bersih. Jadi semua yang kita dalam SDG goal tu, Sustainable Development Goal tu, sebenarnya itu adalah semua cantik tu, dia sesuai sangat dengan konsep wakaf yang boleh kita majukan. Jadi insyaAllah kami di peringkat Yayasan Wakaf sedang sebenarnya ada 4 fokus. Kita wakaf kita ni bukan untuk ibadah sahaja semata-mata, tapi kita fokus kepada pendidikan, kita fokus kepada sektor kesihatan, kita fokus kepada sektor pembangunan ekonomi, dan juga kita fokus kepada sektor alam sekitar. Jadi wakaf tu sangat luas skopnya yang boleh kita membantu hidup masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hakim. Okay. Terima kasih Dr. Amir. Jadi saya ringkaskanlah dengan satu ayat je. Jadi dalam usaha di peringkat global untuk mencapai sasaran 17 sasaran SDG tu, sebenarnya instrumen wakaf tu sebenarnya pada saya memang sempurna, sebab wakaf tu sendiri berkekalan, sustainable. Jadi sangatlah sesuai. Jadi saya kira cukuplah dengan masa yang ada, cukuplah kita berhenti di setakat ini dulu. Mungkin kita akan bersiar kembali pada masa-masa akan datang. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi mendengar Radio IKIM dan menonton kami melalui FB dan juga FB IKIM FM dan juga YouTube. Terima kasih berbanyak. Terima kasih juga kepada 2 orang ahli panel kita atas kesudian berkongsi ilmu dan memberi pencerahan kepada topik kita hari ini, iaitu wakaf air demi kemakmuran bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.